Ini kita mula balik dengan technical, mula balik kepada struktur pasaran, mula balik kepada dinamik pasaran, bagaimana kita cari dan memahami apa yang berlaku dalam pasaran berdasarkan apa yang kita nampak dekat chart, memberikan makna kepada pergerakan dalam chart dan mencari peluang apabila terdapat pergerakan berulang dalam pasaran yang kita boleh dagangkan. Waalaikumsalam, Kimi. Okey, jadi hari ini topik kita struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Kita akan masuk lebih dalam pusingan kali ini berbanding dengan pusingan sebelumnya. Kita akan definekan apa itu buyer market, apa itu seller market dan apa yang dimaksudkan dengan bila berlaku korektif dan macam mana kita nak faham lah everything Wassalam Pian, dan hopefully kita habiskan kesemua ni dalam minggu depan. Sebabnya 24 hari bulan kita dah mula cuti jadi saya nak habiskan topik ni sebelum hujung tahun, sebelum kita bercuti lah Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Hami, Waalaikumsalam. Tanya. Tapi hari ini kita start dengan asas dahulu. Tapi asas ni, itu semuanya. Asas ni kalau anda faham perkataan Siri itu, anda masukkan perkataan Siri dalam trend, then anda akan tangkap the whole concept ni saya akan terangkan lepas ni Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran. Of course hari ini tumpuan kepada data NFP US pada malam nanti. Di mana pasaran menjangkakan angka yang lebih tinggi. Kita ada satu mahkamah persekutuan dekat US telah menolak arahan daripada White House, daripada Presiden Joe Biden, supaya kesemua orang yang bekerja dengan kerajaan persekutuan hendaklah mendapat vaccination, dan itu menyebabkan data 2 bulan sebelum ni jatuh apabila orang yang tak nak vaksinasi, dia orang tak bekerja. Tu yang antara sebabnya 2 bulan lepas kita ada NFP yang rendah dan selepas tu ada satu mahkamah persekutuan telah menolak arahan daripada Presiden Joe Biden dan menyatakan itu tidak constitution, tidak mengikut perlembagaan. Dan ini dan untuk pada malam ni kita jangkakan bahawa angka NFP adalah lebih tinggi dan itu yang dijangka oleh pasaran juga, di mana headline figure untuk NFP pada malam ni dijangka lebih tinggi pada malam ini mana ni ni 550,000 nak US dollar nak kuat ke nak lemah, saya tak tahu. Dia ada 50-50. Itu adalah news bagi saya depend. Kalau ada trade news, gunakan sistem anda trade. Jadi kalau tanya saya US dollar nak kuat, gold nak ke mana, saya cuma tunggu structure. Itu saja jawapan saya. Simple, as simple as that. Antara juga kepada tumpuan pada malam ini adalah kepada average earnings, kepada purata gaji. Jadi kita ada kebimbangan mengenai inflasi. Jadi antara penyumbang kepada inflasi juga adalah kepada kenaikan gaji. Jadi antara cara untuk majikan supaya orang datang bekerja post COVID-19 adalah tawarkan gaji yang lebih tinggi. Jadi itu boleh menarik orang untuk bekerja. Dan ini adalah antara juga yang menyumbang kepada inflation. Gaji lebih naik, lebih tinggi, barang pun harga naik. Sama lah kat Malaysia ni, Hami kan. Benda sama, Pian. Benda sama. Ada kat US tu lain. Sama kat Virginia ke, dekat Wisconsin ke, kat New York ke, dekat California ke, sama je kan. Rambut je seorang kuning, seorang hitam.
Okey, pada malam ni juga kita ada Kanada punya data, di mana untuk Kanada punya data juga adalah dijangka lebih positif. Saya boleh depend kepada teknik anda. Kalau anda gunakan straddle teknik, buy stop, sell stop, tapi ada risiko dia daripada sudut kalau dia gap. Jadi ada sudut, ada bagus, ada tak bagus lah. Kalau tak gap, okey. Tapi NFP sekarang, kalau anda buat backtest kepada straddle teknik, biasanya straddle ni 15 pip ataupun 10 pip daripada current price sebelum NFP, letak buy stop, letak sell stop. Ini maksud saya yang yang ni sebut adalah kepada kaedah ini. Kita ada current price, anda letakkan straddle. Straddle ni adalah sini buy stop, ini buy stop, saya tak nak letak BS jadi lain jadi, dan sell stop kat sini. Ini salah satu daripada teknik untuk news. Jadi sebelum news, beza dia mungkin anda letakkan 5 ke, 10 ke, 15. Itu antara yang biasa orang pakai kan. Ada robot dia untuk straddle ni. Anda boleh search dia. Ada banyak tempat. But the thing is, satu adalah sekiranya anda ada spread widening. Okay. Kalau masa news tiba-tiba kita ada spread widening. Spread widening tu apa dia punya ni lah. Dia boleh trigger buy stop kita dan dia kat atas sini. Itu satu. Dan lepas tu dia trigger, lepas tu dia gap. Lepas tu jatuh balik. Itu bukan tak pernah nampak. Dan NFP sekarang ni tak macam dulu. Dulu 100, 150 pip, 200, itu makanan dia. Sekarang ni, because of banyak research yang dijalankan dan data, anda sendiri pun nak tahu data pekerjaan, cuma dekat phone kita ni anda boleh dapat macam-macam. Dah bunyi macam bank. Duduk kat rumah, tak payah duduk kat rumah, dalam store pun boleh dapat asalkan ada internet. Dan dapatkan berbagai maklumat. Bayangkan dekat bank, they go as detail as pergi kat tempat kerja tu buat survey. Jadi apa yang dia orang buat adalah dia orang dah trade kan. Kena faham, data NFP ni adalah satu data yang dikumpul pada tarikh tutup dia 12 hari bulan. Macam government punya ni, dia orang akan buat pada 12 hari bulan. Itu tarikh tutup dia lah. Jadi pada minggu yang ada 12 hari bulan tu, itu adalah minggu dia. Pada minggu, katalah data pada malam ni, ini keluar pada Disember kan. Ini berapa bulan? Hari ni 3 Disember. Hari ni kita 3 Disember, 3 bulan 12. Jadi data NFP ni adalah data yang dikutip pada bulan November sehinggalah yang 12 hari bulan. Itu last sekali lah. Dia ada dua survey dia. Satu survey isi rumah, satu lagi survey dekat tempat kerja. Yang survey dekat isi rumah ni, dia akan call area-area tertentu dan dia akan tanya, cari kerja ke tak cari kerja? Kalau cari kerja, tak jumpa kerja lagi, itu penganggur. Kalau dia tak bekerja tapi dia tak cari kerja, itu bukan penganggur. Itu definisi penganggur. Kalau anda duduk kat rumah, duduk main game je, tak nak cari kerja, makan minum cukup, anda tak dikira sebagai penganggur. Tapi kalau anda memang cari kerja, then itu adalah penganggur. Itu definisi penganggur. Tanam anggur lah, in other words. Jadi dia akan call yang isi rumah macam ni dan tanyalah kalau berapa ramai yang menganggur, berapa ramai yang tak menganggur, actively participate dalam ekonomi. Tu participation rate. Dan tempat kerja pula, survey yang kedua dijalankan, dia tanya tempat kerja tu gaji ada naik ke tak, itu average earnings. Tu kalau anda nak tahu NFP tu apa. Dan data-data ni dikumpul pada 12 hari bulan. Last sekali, government macam yang statistik department tu, Assalamualaikum bang, rumah ni berapa orang tinggal, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia orang ni pakai call. Lebih kurang Okey, jadi sampai 12 hari bulan lah. Itulah data NFP. Bukannya data hari ni 500,000 orang bekerja. Tak, bukan macam tu.
Dia kumpulkan data ni dan dia kumpulkan dan dia ambil kepada satu model ekonomi dan dia letakkan satu figure. Itulah dia. Jadi, the thing is, yang survey dibuat oleh kerajaan ni, itu satu statistik untuk pekerjaan. Bagi hedge fund, bagi bank, dia orang pun buat survey pekerjaan yang sama. Cumanya data tu digunakan in-house. Dia orang gunakan dalam. Betul nak jawab kalau kena tanya. Tak, yang gaji tu dia bukan tanya isi rumah, Pian. Dia tanya tempat kerja, HR lah. Company kau ni ada naikkan gaji hourly ke tak? Jadi itu memang dapat. Itu satu yang dia orang pun kena laporkan kan. Jadi itu dia. Faham tak, Pian? Itu dekat tempat yang isi rumah tadi ditanya cari kerja ke, tak cari kerja ke, berapa orang kat dalam rumah, berapa orang dewasa, berapa orang dah over the age of working, 65 kalau kat US, atas daripada 65 ataupun certain state lah, depend. Tu cara dia. Dia tak tanyalah, kau naik gaji ke tak? Tak adalah orang jawab kan. Kalau tanya, naik je kan, jawab naik. Tu jadi inflasi tinggi. Itu NFP kalau nak faham. Okay, jadi data pada 12 bulan. So, the thing is, apa yang government kumpulkan, poin saya adalah, apa data yang government kumpulkan, bank, institusi, ekonomis, diorang pun kumpulkan data yang lebih kurang sama. Faham? Some of the data, contohnya average earnings tadi, kita boleh dapatkan macam McDonald punya pekerja, itu banyaknya kepada hourly pay. Dulu $12.50, sekali naik $13.50. Benda-benda macam tu boleh dapat info macam tu. Untuk isi rumah pula, diorang boleh dapatkan daripada personal data dia. Anda masuk Google apa semua tu, data-data tu boleh dikumpul dan boleh dibeli, faham tak? Benda macam ni, sebab itu data tu semua penting. Kalau anda duk search kan, resume, maksudnya anda tengah nak buat resume, tu diletakkan anda mencari pekerja, anda mencari pekerjaan. Hutang kerja dengan survey NFP awal-awal dah tahu soalan bocor. Ya, yes and no. Kalau anda nak tahu apa yang anda nampak di sini, apa yang nampak di sini 530,000 ni, itu bukannya daripada Fed, bukannya daripada ni. Ini adalah daripada ekonomis, daripada bank, dia orang hantar, dan Bloomberg ke, Reuters ke, dan few data services, dia orang akan kumpulkan ni, tanya ekonomis A, ekonomis 2, ekonomis 3. Saya tak dapat nak tunjukkan sebab platform tu bukan XM. Kalau dapat saya tunjukkan. Saya pernah tunjukkan dahulu. Siapa ingat tahun 2017, saya banyak tunjukkan data-data ni. Dan dia orang contohnya macam UBS, dia orang jangka 600,000. Citibank, Citigroup jangka 500,000. Berdasarkan survey-survey dia orang, faham tak? Jadi, lepas tu dia akan dapatkan purata. Itulah purata yang anda nampak kat sini. Tahu. Ada yang dia tak tinggalkan dia punya cookies. Itulah data-data ni. Jadi market akan, macam kita ni, kita tak ada survey macam tu. Kalau katalah Citigroup, dia orang jangkakan data pada malam ni adalah 400,000. 400,000. Sebelum 500 lebih kan. Jadi kalau dia lebih daripada yang dia jangkakan, bagi UBS, bagi Citigroup, data ni lebih bagus. Dia orang dah trade ke arah 400,000 tu. Kalau data keluar lebih 500, dia orang akan cari untuk, ini data ni bagus, lebih bagus daripada jangkaan kita. Faham? Tapi pada masa yang sama, ini A. Ini yang B pula, satu bank B pula, dia orang jangka data ni 600,000. Katalah keluar 550. Ini bawah daripada dia orang. Dia orang dah trade ke arah 600,000 tu. Dia orang dah trade awal, lepas tu keluar, lepas tu tengok, data ni tak bagus. Nak masuk ke tak?
Nampak? Ya. Itu dia. Sebab itu dia agak 50-50 ya. Bergantung kepada sebab yang masuk masa news ni, kalau dekat ni bukan manusia. Black boxes yang trade. Black boxes. Bagaimana masuk cepat naik turun kan. Menunjukkan bahawa liquidity pada waktu tu tak banyak. Dia ni masuk dan offerkan price pada dia nak buy, dia nak sell sebanyak mungkin kita katakan 500 lot. Kita kata guna lot lah. Biasanya dia tak guna lot, dia guna unit. 500 lot lah untuk bank B ni. Dia nak sell sebab data tak bagus. Tapi yang bawah ni pula, biarpun dia jangka bawah ni, dia jangka tinggi. Dia katakan okey, data ni bagus. Dia masukkan 1000 lot. 1000 lot. Dan itu akan menyebabkan buyer pada harga yang sama, buyer mengatasi seller dan volume dia, dan itu akan menyebabkan price akan naik. Kalau nak faham bagaimana how the liquidity work, macam mana volume bekerja dalam pasaran ni, salah satu contoh dia lah. Itu direct lah, one to one. Tapi of course pada masa yang sama bukannya ada one to one. Kita akan ada beribu. Kita sendiri masuk satu lot. Satu lot dari Hami kat sini. Tiba-tiba je dia ada masuk ngam-ngam sama kan. Pian masuk 1.5 lot. Menumpang kat sini kan. Push lagi price atas. Dia orang ni keluar. Yang 1000 lot tadi dia keluar atas ni. Kita masih pegang buy. Dah sudah. Turun bawah balik. Dia orang dah keluar. 1000 lot juga. Mati. Faham? Tu yang ada nampak macam tu waktu news. Sebab dia orang ni masuk cepat. Dan bukannya manusia yang berdagang tu. Black boxes. Sebab itu trading news secara definisinya masuk cepat, keluar cepat. Within second. Bukannya anda tekan, naik lagi. Tak. Yang naik lagi tu, yang ini tadi, keep on pushing, masuk lagi 500 lot, masuk lagi 300 lot ke atas kan. Dan sampailah satu bila nampak reaksi pasaran dah habis, apa dia orang buat? Dia orang keluar. Tu yang selalu nampak NFP kan. Naik, push, dia balik price asal, betul tak? Perasan tak NFP punya move selalu macam tu? Besok tu ada tengok dia masuk price masa NFP start. Perasan tak? Sebab office New York yang masuk yang ni, end of New York, dia orang dah keluar. Yang dia orang keluar atas ni. Push balik. Ni yang small holder masuk ataupun kepada market maker untuk stabilizekan price kepada NFP punya ni. Itu lazim. Yang kena tengah-tengah ni kita kan. Ini naik lagi ni, tertidur. Naik lagi kan. Stop loss lupa letak, esok tak ada dah. Itu yang bestnya. Turun sikit, masuk lagi sini. Tadi sini masuk satu lot. Kalau dia pakai pyramid system, tak apa. Bawah besar, atas kecil. Tak, ni dah untung kan. Dia masuk, dia naik balik, breakout, dia masuk lagi kan. 1.5, besar lagi lot dia. So ada untung. Sekali dia kena lipas habis, hilang. Tapi apa pun pengurusan, itu saja. Saya pernah tengok live pump crypto. One group beli berjemaah, push price coin. Ya, itu biasa Hami. Tapi bila dah pacak, dia dump. Surut sampai bukan lantai, dia ke mana, entah bawah-bawah sana. Itu lazim. Itu adalah kelaziman. Itu lazim. But one thing about crypto banding dengan currency, crypto kalau kita tengok macam Bitcoin, dia punya market cap is around berapa sekarang ni? Market cap the whole crypto, the whole Bitcoin is 1 trillion kalau tak silap saya. 1 trilion jumlah kesemua dia. Untuk currency mata wang, satu hari transaksi, satu hari kalau spot, we are talking about more than this, 1.7 ke 1.8.
Kalau kita bercakap mengenai the whole market, kesemua market, last report April 2000 berapa dah, 2019 satu hari adalah 6.6 trilion. But mostly bukannya spot. Spot adalah jumlah, lebih kurang jumlah ini. Rug pull tu 12 Disember. Okey. Ini benda biasa. Ini benda biasa. Okey, kita ceritakan pasal market. Jadi NFP jadi tumpuan. Apa yang kita nampak dekat chart semasa S&P 500 saya tukar kepada 5 wave kepada A. Tapi ini adalah diagonal. Okey. Kita jangkakan diagonal, di mana wave 5 ni tak boleh lagi panjang daripada wave 3. 2.6 lah maybe. I don't think dia 2. Dia naik turun. Depend kepada hari pian. Kalau Rabu tu itu adalah yang tinggi sekali. Rabu sebab swap, pengiraan swap. Wassalam Rusdi. Okey, jadi kita jangkakan di sini berlakunya pergerakan diagonal di sini. Okey. Sekiranya tiba-tiba okey, selagi dia tak ada extension, kita boleh katakan ini masih lagi US dollar. Now, bila kita tak dapat katakan dia US dollar dynamic, kita masih jangkakan US dollar sebagai penggerak pasaran. Okey, kita masih pegang benda tu di mana US dollar dijangka akan melengkapkan satu lagi wave ke bawah. USD JPY dijangka melengkapkan satu lagi wave ke atas. Now, US 500 ni boleh bagi jawapan kepada anda. Apa syarat wave 3? Apa syarat wave 3? Wave 3 tak boleh paling pendek. Kita letakkan ini sebagai wave 3 sebab momentum dia, sebab momentum. Sekiranya tiba-tiba 5 kat sini, apa ke jadi kan? Tiba-tiba dia panjang daripada ni, ini bukan wave 3. Belum. Satu yang asas dahulu pian. Kalau tiba-tiba wave kat sini apa ke jadi lonjak jauh macam ni, ini bukan wave 3. Tak dapat. Anda kena tukar dia kepada ini extend. 1, 2, 3 extend. 4, 5. Kalau itu berlaku, itu bukan US dollar. Itu adalah yen dynamic. Boleh? Hanya jika itu berlaku. Sekiranya itu adalah satu, itu adalah satu. Saya letakkan dekat, tak apa. Ingat yang ni, sekarang ni tak ada reason untuk saya tukar apa-apa view. Tak ada. Seperti apa saya lukis, tak ada. Itu sekiranya yang ini lagi panjang daripada wave seterusnya, lekuk seterusnya lebih panjang. Itu nombor 2 view. Nombor 1 view adalah apa yang kita lukis, iaitu indices ke bawah tapi dalam bentuk diagonal. Okey, ini nombor 1. Nombor 2 adalah ini adalah US dollar dynamic. Masih lagi tak ada extension, tak ada apa. Tapi sekiranya ini lebih panjang, 1, 2, 1 ni, 1 ini, dan ini turun, naik, dan ini lagi panjang daripada wave sebelumnya. Maksudnya ini lebih panjang daripada ini. Kita terpaksa extendkan dia jadi macam ni. Ini adalah satu. Apa terlebih pula? Sekejap. Okey. 1, 2, dan macam ni.
3, 4 dan 5. Ini akan jadi 1, 2, 1, 2. Kalau ini lagi panjang, I'm referring kepada yang ini. Faham? Dan kita jangkakan dia akan buat 1618 ni. 3 dalam 3. Dan kalau itu berlaku, ini yen dynamic. Boleh? Nak trade dia macam mana? Anda tak short dia. Asalkan anda tak short dia. Okey. Satu lagi view. Ada 3 kat situ. Kenapa anda tak buat apa kepada indeks sekarang? Satu lagi view. Ini adalah 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Lepas tu pencut ke atas. Ini truncated. Itu adalah wave 4. Ini wave 3. Dan kita sedang habiskan wave 5. Sebab penurunan dia setakat ini daripada high di sini adalah 3 lekuk. 3 lekuk saja. Daripada high di sini, ini high dia. Ini adalah 1, 2, 3. 3 lekuk. 3 lekuk sahaja. Kenapa 1 saya kat situ? Ni. 1, 2 dan 3. 3 lekuk sahaja. 3 lekuk sahaja. Kalau anda kira sekuen dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham? Boleh naik. Nampak benda-benda ni? Ada 3 view, ada 3 kemungkinan untuk indices, di mana yang ketiga adalah kita masih lagi dalam view untuk fixed dynamic. Ada chance lah. Kalau ada incomplete sequence trade, itu je kan mesti. Okey, satu lagi adalah kita masih lagi dalam US dollar dynamic, di mana ini semua adalah masih lagi 1, 2, 3, 4. Untuk buat wave 5. Ini adalah 4. 3 view. Sebab itu sekarang ni, anda tak trade index. Ada je orang masuk kat sini. Tengah profit. Kalau tengah profit, saya untuk teknik anda tak, ini ketujuh. Asalkan ketujuh, there will be satu bounce. 3, 7, 11. Setiap kali ketiga, ketujuh, ke-11, dia akan buat yang lebih sikit. Dia akan buat yang lain sikit dia punya momentum. Setiap kali 3, 7, 11. Ini kita dalam kaki ke-7. Jangan peduli dengan elite wave ni. Jangan peduli dengan elite wave ni. Pusingan tahun depan, saya akan banyak tunjukkan penggunaan siri nombor. Start lari sikit daripada elite wave. Tapi asas dia kepada elite wave lah. Sama je. Cumanya, saya akan tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tulis, saya guna nombor je. Lagi senang. Okey? Jadi ada 3 view untuk US 500. Jadi kalau anda nak analisa, anda kena pilih salah satu. Anda tak dapat buat analisa, chart saya akan menceritakan senario 1, senario 2 ataupun senario 3. Itu kesemua market sebab ini map kita. Kejap. Ada flat kat situ. Okey? 1, 2 ataupun 3. Antara 3 ni Jadi pilih salah satu. Anda nak ambil cerita ini ke cerita itu, second ke ataupun cerita 3. Kita nak tahu mana satu. Jadi antara kaedah dia adalah penggunaan incomplete sequence dengan momentum. Jadi structure kita dah dapat satu bahawa sini adalah korektif dan korektif dia dah 7. Adakah dia akan buat 11 ke bawah lagi? Akan buat ke bawah lagi Soalan impian adalah mengenai
mengenai US30. Kalau kita ambil US30 ni, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. 9 tu nombor motif. Sebab itu saya masih lukis ke bawah antara sebab dia lah. Boleh Pian? Sebab itu saya masih lukis ini ke bawah. Sebab kawan dia masih ke bawah. Ya, maksudnya sini akan buat extend. Akan extend. Faham? Sebab untuk US30 tadi, dia kena buat 11. Untuk yang ini, dia kena buat 2 lagi low. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia kena buat benda ni. Ya? Jadi di sini, kena buat 2 low. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak dapat, 10, 11. Okey. Market nak bagi surprise tak bagi surprise, kita tak tahu, Ami. Yang kita tahu, kita buat benda berulang. Kalau silap, kita ada stop loss. Itu je. Kalau kita nak bimbang semua benda, kita tak trade. Simpan dalam ASB. InsyaAllah PIDM ada. Faham? Itulah trading. Sebab trading anda ambil senario dengan high probability. Itu saja. Dia tak ada benda memang untung. Kalau ada macam tu, Hami, Alhamdulillah, senang kerja kita. Minta bank account je. Minta bank account je. Kita bank in sama-sama. Kita withdraw je sama-sama. Senang kerja. Jadi maksudnya, sini akan buat satu macam ni. Ada low dia. Ada low dia lagi. Ada 2 lagi lower low daripada sini. Ada 2 lagi lower low. Tak kisahlah apa degree dia, dia akan ada 2 lagi lower low. Dia tambah-tambah je sequence. Betul? Yang lengkap. Kalau adik-beradik dia extend, itu je. Betul? Betul. Yap, betul, sebab US 500 only yang cukup leg. Dollar index dan UJ masih tak. Itulah sebab itu kita masih lukis ke bawah. Wassalam Sufi. Saya dah ada PM Sufi ya. Noh dan juga Kimi. Kimi dah message. Nantilah. Nanti kita settlekan. Okey. Jadi ini kita masih lukis ke bawah sebab US 30 sequence dia 9. Jadi itu tak dapat saya nak lukis ke atas yang view yang ketiga tadi ya. Jadi view ketiga tadi out. View ketiga tadi out. Kita tak dapat katakan ini nak naik macam ni. Tak dapat. Ya. Boleh tak dia naik? Boleh. Kalau dia naik, kita terpaksa recount ini ke belakang. Faham? Kalau dia naik, simple. Kalau elite wave, senang je nak ubah-ubah dia. Kita recount je. 1, 2, 3, 4, 5. Ini habis. Ini jadi W. Ini jadi X. Ini jadi Y. Dah, nampak? Dia naik. Nampak tak? Kalau setakat elite wave. Tapi kalau anda takkan lukis macam tu sebab anda ambil correlation. Kalau setakat elite wave, sebab itu anda tak dapat ambil elite wave. Orang Sarawak cakap mantap. Direct je macam tu, tak dapat. Betul? So, you only trade bila ada incomplete sequence. Itu je. Kalau anda pegang benda tu, kita akan ceritakan benda tu dalam structure hari ni. Kalau setakat elite wave, saya lukis macam ni. Ini A, ini B, ini C, W. Ini X. A, B, C, Y. Dah jadi 4. Dan terus ke atas. Itu je. Kalau nak lukis dia tak sampai 3 minit, 2 minit je nak tukar dia ke atas dah. Ini tak dapat jadi satu. Satu dia akan extend lagi ke atas. Boleh? Kalau setakat elite wave. Tapi kita bukan buat elite wave. Kita buat sequence correlation.
Disebabkan oleh US 30 ada 9, ini baru 7, satu masih dalam korektif, satu dah dalam motif, iaitu US 30 masih lagi dalam sekuen motif, ada 9, kita masih katakan ini akan ke bawah. Itu sebabnya kita akan lukis ini untuk cukupkan siri pergerakan dia supaya ke bawah. Itu dia. Itu cara anda ambil satu view. Mana satu? Ada 3 tadi kan? Kita pilih yang pertama dulu. Selagi market tak buat lain, kita akan ikut dia. Market buat lain, macam main chess. Dia buat lain, dan kita tengok mana-mana tempat yang ada incomplete sequence, kita trade. Itu cara saya lukis ke semua chart. Mana-mana yang ada sequence yang incomplete, kita trade. Sekiranya, maksudnya, kita nyatakan bahawa ini pergerakan korektif. Sekarang ni, ini pergerakan korektif dalam struktur besar dia. Ini adalah trend yang besar kepada ini. Kepada struktur ini. Kalau kita lukis dia sebagai 2, ini adalah struktur yang besar. Sedang membetulkan struktur ini. Dapat kedua dia habis kat sini je. Boleh. Asalkan sampai 14.6. Tapi ini tempat bukan anda nak trade. Anda tak dapat trade kat sini. Boleh tak dia cuma jadi 4 ni kat sini? Boleh. Dan naik balik. Ya. US 500, struktur ini dah sampai 100%. Anda tak trade untuk US 500. Tetapi sebaliknya, sekiranya US 30 ni breakout ke atas ini 1, ini 2. Anda extend kan? 1, 2 biru. Kita katakan bahawa kalau breakout high kat sini, dalam 5 wave, 1, 2, 3, kita trade. Itu je. Sebab dia tak lengkap lagi 100%. Don't worry about elite wave sini, don't worry about that. Anda ambil kepada faktor time. Anda ambil Fibo 2 ni, dia tak lengkap lagi 100%. Jadi kalau dia naik, tak lengkap 100%, pull back, kita trade. Itu je. Kalau bang, abang tunjuk daily chart. Saya buat M1. Buat benda sama dekat M1. Benda berulang. Ya. Dia kalau dia naik ke atas macam mana? Tunggulah dia break, then baru kita ada low high, higher low, higher high. Kalau tak sampai 100% yang besar, satu fractal, yang kecil pun tak sampai lagi 100%, pull back, trade. Itu je. US 100 ini dah sampai 100% daripada bawah ni. Jadi kita tak interested kepada pullback ini. Okey. DEX tak lengkap lagi 100%. Tak lengkap lagi ya. Jadi kalau tiba-tiba ini tak break low, dia naik dan break 5 wave, 1, 2, 3, view yang ketiga tadi, kita trade. Di sini anda tak buat apa. Di sini, dalam kawasan ni, anda tak buat apa. Kalau dia buat sampai sini, kita masuk. Itu je. Dalam korektif ini, anda tak buat apa. Hai Oman. Selagi anda dapat pegang benda tu, you are okay. Kalau nak trade setiap lekuk tu yang jadi masalah. Dan bila je nak trade? Kalau anda jenis intraday, pergi lower time frame. Kalau kita nampak ada bearish sequence, maksudnya dia ada siri pergerakan di DEX ke bawah. Bila B ni break A, dah ada satu bearish sequence di index. Anda tahu ini akan lengkap sekurang-kurangnya 100% kalau dia tak melakukan motif wave kat situ.
Anda tengoklah yen pair, mana yang ada incomplete sequence. Anda trade dia untuk short. Yes, betul. Ini yang lagi higher probability untuk pecut 1618. DAX dan juga kepada US 30. Yang lagging sikit, yang tak sampai lagi. Sebab dia ada room untuk pergi. JP225. JP225 menyatakan bahawa kita dah ke bawah. JP225 dalam flat. Okey. Ini JP225. Jadi Nikkei ni kita tak trade kat sini. Kat sini. Dia kalau dia naik, boleh. Dia boleh naik, boleh. Saya cuma tukarkan ini sebagai W, X, Y. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2 dan pecut. Kalau setakat elite wave. Tapi kita tak buat benda tu sebab kita nampak untuk Dow tadi 9 kaki, yang lain 7 kaki, jadi yang lain akan extend ke bawah. Dow pun akan kena buat naik satu lagi ke bawah untuk 11. 3, 7, 11, 5, 9, 13, nombor-nombor ni je. Okey, ini untuk untuk JP225 tak ada, ini pun kita tak trade kat situ. UK 100 pun UK 100 menunjukkan bahawa kita dah ada sequence ke atas. Sequence tu adalah dia ada 100%. Kita dapat tarik Fibo lah, in other words. Ada tempat kita untuk tarik Fibo. Ini adalah 1, 2 dan kita ada satu lagi. Satu lagi ke atas. Itu adalah untuk FTSE ni. Boleh tak dia habis sini? Boleh. Okey. Ini adalah 1. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan satu lagi high. Okey, kalau dia terus break ke bawah, tak ada hal. Saya tukarkan ini W, X dan Y. Macam tu je. Anda tak buat apa untuk dia. Anda cuma minat selepas 5 lekuk ke bawah. Nampak? Ini pun 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni. FTSE ni. Yang kita tahu dia leading. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau sini ada 5, kita jangkakan sini akan ada nombor-nombor 3, 7, 11. Sini akan ada 5, 9, 13. Nombor-nombor tu jumlah-jumlah lekuk macam tu. Kalau siapa rajin pergi kira satu-satu ni, anda akan jumpa juga. Tu kerja mana Kimi. Tu Kimi punya kerja kan, Sophie. Dia pergi kira satu-satu. Silakan. Tapi benda tu lah dia berulang. Okey? Boleh tak dia lengkap kat sini saja? Boleh. Leading, concurrent, lagging. Dia kepada correlation. Dia tak akan ada satu sektor yang lebih baik. Lepas ni. Kepada apa? Sama ada dollar dynamic ataupun kepada yen dynamic. Lepas ni. Okey. Jadi kalau sini ada 5, kita jangkakan sini akan ada 5. Kalau tiba-tiba ini start jatuh, start naik, kan? Kita akan jadikan ini sebagai sebagai W, X, Y or whatever. Okey? Saya kalau dapat tak nak campur-campur sangat pian, biar kita habis satu structure, lepas tu dynamic, lepas tu kalau tak saya pun berterabur, sekejap cerita advance sangat, sekejap cerita basic sangat. Kalau boleh kita daripada structure kepada dynamic dan kepada kepada pengurusan. Tu baru tersusun sikit. 39 lekuk.
Saya dah sampai lebih daripada 19, mata saya dah juling dah. Tak adanya aku nak kira satu-satu. Thank you. Faham Pian. Tapi pusingan ini kita akan habiskan satu-satu. Thank you Pian. Okay, so UK 100 ini 5. Sini ada divergence. Jadi ini 5. Okay. Jadi untuk indeks kita masih ke bawah. Ini adalah untuk indices. Apa benda ni? Oh, yang tadi. Saya buang dulu Jadi indices pada waktu ini, pada struktur semasa, kita ambil satu pendapat di bahawa pergerakan semasa sedang membetulkan 03-20-20. Okey, dan kita sedang melihat correction ini. Ada indeks yang dah menunjukkan pergerakan motif. Kita ada UK 100 yang ada 5. Kita ada US 30 yang ada 9. Ini ada 5. Kita ada few index. Tengok macam mana anda tahu dia leading atau tak leading. Tengok Anda ada US 500. Ada berapa? Dia ada 7. Ingat tak? Jadi kita akan katakan next ini tak dapat habis 5 dan 9. Faham tak? Macam saya nak jelaskan Ini tak dapat habis 5 dengan 9. Nak bagi puas hati. Berlekuk kepala kira. Itulah. Dia orang tahan kan. Pukul 3 pagi dia mesej aku. Saya nampak tapi malas nak baca kadang-kadang. Bukan malas nak jawab. Kalau jawab dia jadi kebiasaan. Tidurlah pukul 3 pagi orang buat apa? Tidurlah kan. Dia masalahnya kan, kalau yang tiba-tiba dapat ilham apa tengah malam, lepas tu dia pergi enter entah apa-apa tengah malam. Itu lagi bahaya. Masa tengah mencari ni kan, kalau boleh, akaun tu jangan letak duit. Masa anda tengah mendalami tu, akaun trading tu jangan letak duit. Boleh tak? 13 ni. Kalau lebih 13, jadi 3 lekuk. Betul. Lagi senang kan. Kalau boleh, masa tengah mencari ni, tengah mendalamkan benda ni, akaun trading tu jangan letak duit. Faham? Tahu tak kenapa? Tiba-tiba dia dapat ilham. Oh, ni mesti ni. Dia letak. Kalau jadi, itulah paling hebat. Kalau tak jadi, muram, terus hilang mood nak belajar. Faham tak? Boleh? Kalau anda duduk pukul 3, pukul 4 pagi tu. Faham? Kalau anda normal, waktu biasa, okey lagi. Sebab otak kita ni, macam mana pun, kita ada biological clock dalam kita tau. Yang matahari tu, dengan ni, dia ada pengaruh kepada kita punya otak. Nak tak nak. Tu nasihat saya. Boleh? Kalau tengah ni, takutnya, ni boleh ni, seorang kat tepi tu masuk 15 lot. Tak pernah dia trade 15 lot. Okay, now, saya ceritakan benda ni balik. Kita ada dalam grup indices yang masih buat motif sequence. Motif count. Betul, jangan. Lepas tu anda sumbi kan, lepas tu berhenti dah, tak nak aku dulu. Lepas tu fikir balik, cari mistake balik, lepas tu dia buat balik. Jangan, stop dahulu. Jadi kalau jenis 3-4 pagi tu, tu seriously. Saya faham, kita nak ni, jadi lepas tu nak profit kan. Yes, betul. Tapi masalahnya, anda kadang-kadang dapat ilham entah apa dah. Pukul 3 pagi, tu bahaya tu. Tu nasihat saya. Apa pun duit anda, pandai jaga. Okey. Apa saya cerita tadi? Ini motif count kan? Kalau ini motif count, dia tak dapat habis 5 dan 9.
Jadi kalau 5, dia kena habiskan kepada 7. Ataupun 11. Ataupun seterusnya. Betul, buat benda logik ke? Yan, sampai hari ni lekat kat kau. 7, 11, 15, 19. Okey? Jadi, kalau ini kena habis nombor-nombor ni, yang dah sampai 7 tadi, dan semua tengah bounce ke atas sekarang ni kan, semua tengah bounce ke atas kan, dia akan lengkapkan sekurang-kurangnya 11, 15. Maksudnya ini akan extend ke bawah lagi. Sebab ini tak dapat nak habis. Faham tak? Nak leading concurrent dengan lagging. Oh, dia punya pancing tu dahsyat kan. Kau ingat kau hebat kan? Sufi lagi hebat. Dia punya pancing tu. Oh, letak ikan sardin 1 ekor. 4-5 pagi. Oh, bangun kira. Betul. Saya jaga lagi sebab main game. Teruk aku COC sekali. Okey. Faham? Saya ulang sekali lagi ya. Ini yang kunci dalam pengiraan tau. Ini kunci dalam pengiraan tau. Kalau anda nampak dalam grup yang sama, dan anda nampak struktur dia sama, anda dapati bahawa UK 100, US 30 ni dah bounce, dia masih dalam angka motif. Yang lain-lain dah dalam angka korektif, 7, 11, 15, 19. Yang di sini tak dapat nak habis 5, 9 dan nombor-nombor ni. Dia kena lengkapkan struktur. Kalau 5, kena jadi 7. Kalau 9, kena jadi 11 sekurang-kurangnya. Dahsyat. Inilah inilah yang concurrent leading dengan tu semua. KWEB. Faham tak? Jadi yang di sini akan extend ke bawah lagi. Ini kena extend ke bawah sampai count dia sama. Dia akan sama. Anda tengoklah yang lama-lama punya chart, dia akan sama. Kenapa saya tak tahu? Faham tak? Dia akan sama. Macam mana pun dia akan jadi sama. Betul. Betul. Faham tak? Yang baru ikut akan pening. Yang lama ikut, saya harap anda nampak semua ni ya. Dia tak dapat nak habis kepada kiraan ini. Boleh tak dia habis? Boleh truncated. Dan kita akan lukiskan dia jadi lain. Kita akan recount balik jadi flat. Mesti ada flat dalam tu. Yes. Itu yang dalam saya punya sistem tu. Tapi anda boleh buat dengan key in dekat Excel. Jadi kalau ini nombor 59, yang ini dah sampai 7, dia tak dapat habis. US 500 ni akan ke bawah lagi. Sebab ini tak dapat nak habis. Yang ini tak dapat nak habis. Jadi kita akan extend. Sama juga dengan motif. Ada benda ni kepada motif. Benda sama. Maknanya leading akan tak. Anda kena masukkan dynamic lepas ni Pian. Itu kepada 3 kumpulan. Ini satu kumpulan. Jadi kalau anda katakan indeks akan ke bawah lagi, okey, kesimpulan kita dalam indeks semua ni, nampak tak? Semua ni kita extendkan ke bawah lagi.
ini pun ke bawah lagi. Untuk cukupkan kiraan dia, US 100, kita cukupkan kiraan dia supaya nombor dia nombor korektif. Macam ni kita akan kira akan ke bawah lagi. JP25 ni ke bawah lagi. Okey, ke bawah lagi. Semua ni. Ini boleh habis kat sini, boleh? Ini cukup satu. Ini cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak cukup, kita katakan ke atas satu, saya extendkan ke atas satu lagi. Semalam dah cuba count. Bila US 30 habis 9 lekuk, akan correct dengan 3. US 100 ada sisa-sisa. Bila cukup 13 lekuk, kemudian 3 correct. Kalau rajin buat benda tu boleh. Tapi, 5 minit lagi? Astaghfirullahalazim. Okey, kita ada satu sesi je hari ni. Okey. Faham tak kenapa saya masih katakan indeks ke bawah? Semua ni. Kalau kita katakan indeks ini tak lengkap, nombor siri pergerakan dia. Ini yang saya buat. Saya bukan buat Elliott Wave. Faham tak? Elliott Wave saya cuma untuk mappingkan benda ni. Elliott Wave saya cuma untuk mappingkan benda ni. Iaitu pengiraan lekuk. 5, 9, 13, 17, 25, campur 4, campur 4, campur 4. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, campur 4, campur 4, campur 4. Itu je saya buat. Lepas tu saya letaklah Elliott Wave kepada market dynamic punya bahasa. Itu je. Faham tak? Saya kira benda ni. Satu saya katakan dia extend sebab nombor dia tak, indeks tak dapat. UK 100 tak dapat habis 5. US 30 tak dapat habis 9. Dia kena habis nombor-nombor ni. Itu je. Makin pendek rasa sesi Zul ni. Itulah. Tiba-tiba 1 jam lah. Astaghfirullahalazim. Okey. Jadi kalau kita katakan indeks ke bawah, tapi pergerakan dia setakat ini tak ada pergerakan extension. Dia masih lagi dalam pergerakan diagonal. Kunci dia adalah kepada yang masih nak extend, yang kawan ni. Kawan ni. Mana dia? US 500 tadi. Ini tak boleh lebih panjang daripada 3. Kalau dia lebih panjang, then kita akan lagi jauh ke bawah. Sebab wave 3 tak boleh paling pendek. Nampak? Kalau 5 ni panjang lagi, ini akan jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi lagi panjang macam tu dia. Dan kalau itu berlaku, ini yen dynamic. Kalau dia diagonal, tak ada extension, tak ada extension, diagonal, tak ada extension. Diagonal, tak ada extension, faham? Itu dollar dynamic. Boleh? Okey. Astaghfirullahalazim. Kita berhenti rehat dahulu. Terus kita masuk cerita struktur dia. Minta maaf bagi mereka yang baru first time ataupun 2-3 kali ikut, anda akan pening kepala. Ini bab advance sikit. Bukan advance sikit, advance. Tapi kalau anda dah ikut lama, ini cuma nak letakkan jigsaw puzzle dia kat tempat-tempat dia. Okey? Okey? Ikut video-video saya ada dekat YouTube XM Malaysia. Dan Pian pun ada rekod. Anda boleh tengok dekat YouTube XM Malaysia. Untuk topik kita pada hari ini, search YouTube, ikut kat situ, struktur-struktur asas. Banyak lagi video, yang ini saya belum buat dia punya video mengenai sequence ni. Ini nanti, sebabnya akan banyak grafik. Kalau grafik ni saya slow. Saya akan terangkan, jadi kalau kita jangka dia extend, apa jadi kepada yen pair, apa jadi kepada US dollar, kita bincangkan, dan apa peluang dagangan daripada semua ni, daripada semua cerita ni. Kan, Rosli? Kita break dahulu,
kita sambung balik selepas ni. Alang-alang dah panas ni kan. Kena pancing teruk aku ni. Okey, kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sunbi, mic pun sampai bunyi bergema. Mic pun marah. Sunbi, Sufi tak cukup. Bagi tahu kat XM. Kita take note Sufi punya ni. Saya okey je kalau 3 jam, 4 jam, 4. Kenapa 3 jam? 4 jam saya okey sekali harung kan. Tapi kita ada break lah 15 minit, 10 minit tengah-tengah tu. Saya okey je. Bergantung kepada anda semua. Ada bagus, ada tak bagusnya lah. Tetapi bagi cadangan, kita orang dengar. Kalau anda ada cadangan lain, bagi tahu pihak XM. Okey, jadi ini adalah perfect example untuk anda nak fahamkan market. Sekarang ni, pasaran basically kita terus kepada advance direct lah. Ada siapa-siapa yang baru tak kat sini, tak pernah ikut lagi sesi? Ada tak? Saya nak tengok ada tak siapa-siapa. Kalau anda ni, anda boleh minta tanya Pian, tanya Sufi, tanya Kimi dan ikut sesi-sesi kita setiap hari, di mana ini adalah apa kaedah analisa yang diguna pakai untuk memahami pergerakan pasaran. Basic dia kita akan lihat kepada 3 kumpulan instrumen. Basic dia ada pecahan-pecahan lain tapi secara asasnya lah. Yang pertama adalah indices. Ini kita punya map. Alah, color biru lah pula dia. Okey. Ini adalah kita punya map. Indices. Index. Jadi kita lihat kepada few instrument US 100, US 500 dan lain-lain dalam kumpulan yang sama. The idea is dia akan berjalan dalam pergerakan yang lebih kurang sama. Faiz, Faiz ikut sesi-sesi hari-hari. Kalau anda tak faham kita akan start balik daripada asas. Starting daripada Januari, saya nak kena habiskan silibus by end of ni. Jadi hari ni kita masuk terus kepada yang dalam. Jadi ini asas dia kepada 5 dan 3 sahaja, iaitu pergerakan asas dalam edit wave. Okey. Jadi kalau tak faham, bertanya dan ikut sesi-sesi kita hari-hari. Faiz. Sorry Faiz. Okey, jadi indeks ini sebagai kita punya map. Ini menggambarkan the whole market. Apa cerita market lah. Market positif ke, market negatif ke, bullish ke, bearish ke, sideways ke. Ini cerita dia. Ini map dia. Indeks, direct di bawah indeks adalah kepada yen. Dan juga kepada US dollar. Ini adalah 2 kumpulan yang menentukan pergerakan indeks. Anda tengok indeks, adakah indeks pergerakan semasa dia dipengaruhi oleh US dollar ataupun yen? Itu je soalan yang anda tanya kepada diri anda tiap kali anda buka chart. Buka chart indeks dahulu. Anda tengok adakah dia dipengaruhi oleh US dollar ataupun yen. Macam mana nak tahu dia dipengaruhi oleh yen atau dolar? Anda tengok yen atau dolar, dia trending ke tak? Itu je. Kalau yen tengah trending, maksudnya yen pair tengah trending ke atas. Okey? Anda akan tengok kepada UJ. Dan kunci dia satu lagi adalah kepada UJ. Sebab ini adalah 2 ni. Kalau anda dapati yen pair tengah naik ke atas, indeks sedang bergerak ke atas, UJ sedang bergerak ke atas dalam trend, dan anda dapati pada masa yang sama dollar pair bergerak ke atas tapi tak laju macam yen pair, pergerakan itu adalah disebabkan oleh yen yang negatif.
Jadi indeks akan trending. Dia trending, semua cerita trend adalah yang ini. Ini trend. Ini yang cerita trend. Wah, USD Faiz menang USD 300, tahniah. Menang yang FB Live ke? Alhamdulillah. Ha. Menang tak apa, alhamdulillah je. Ha. Kita bersyukur setiap hari ya Faiz. 300. Pian cepat ditangkap orang. Betul Pian? Betul Faiz? Okey, ini yang 4 cerita trend. Anda tengoklah cat, semua sama je. Semua sama je. Okey. Dan satu lagi, kalau anda dapati indeks tengah jatuh, UJ jatuh, dolar pair mungkin jatuh, tapi tak laju macam yen pair. Itu adalah positif yen. Itu pun trend, di mana indeks akan jatuh dalam pergerakan trending. Ini dia punya map. Ini map dia kepada sistem 3711 ni. Okey. US dollar adalah apabila kita bercakap mengenai pergerakan yang korektif ataupun diagonal move. Korektif ataupun diagonal move, bukan motif move. Bukan ini diagonal ataupun motif move. Ini adalah untuk US dollar. Tak ada. Pian apa. Faiz, minta 300 dengan Pian. Pian nak bagi minta 300 US dollar. Jangan 300 ringgit. 300 ringgit alang-alang. US dollar 300. Pian nak bagi hadiah. Buat fitnah sikit Pian. Hari Jumaat ni kan. Kita buat fitnah sikit. Okey. Korektif ataupun diagonal. Ini map dia. Okey. Ini map dia. Jadi, apa yang kita buat, kita akan melihat kepada pertama pergerakan indeks dahulu. Setakat yang di sini tadi, ada soalan tak? Mungkin yang baru ikut akan pening dulu. Tapi yang lama-lama, ini tak dapat nak habis. Indeks kat sini tak dapat habis di sini. Tak dapat habis kat sini. Dia kena jatuh lagi. Disebabkan dalam kumpulan dia, ada dalam kumpulan indeks, ada yang turun ke bawah, buat correction 03, tapi nombor dia 03 2020 tu permulaan pergerakan sejak daripada COVID-19 bagi siapa yang tak tahu. On track. Okey. Jadi yang sebab yang ada dalam kumpulan dia yang masih lagi kiraan motif. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pian belajar Faiz. Betul tak betul aku tak masuk campur. Korang dua settle tepi. Okey. Faham tak? Sebab apa kita katakan indeks masih ke bawah? Disebabkan oleh ada instrumen dalam kumpulan dia yang kiraan lekuk tu adalah lekuk motif. Kiraan lekuk motif, sebelum kita ke depan lagi, apa benda motif, apa benda ni kena terangkan kat sini ya. Kiraan motif, jumlah lekuk dia. Kalau siapa ingat pertama kali saya ceritakan pasal Elliott Wave, saya tak ceritakan Elliott Wave. Saya ceritakan apa? Siapa kat sini pandai mengira 1, 2, 3, 4, 5? Anda dah boleh buat. Itu je. Dia kira je sebenarnya. Kiraan motif adalah jumlah lekuk-lekuk dia 5, 9, 13, 17, 21, tambah 4, tambah 4. Kiraan untuk korektif, saya buat benda ni tau. Saya tak buat Elliott Wave.
saya mapkan elite wave berdasarkan nombor-nombor ni. Kalau anda dah tengok, dah faham sekarang ni. Saya bukannya buat elite wave pure. Itu tahun 1930 dulu. Dah berapa tahun dah? 90 lebih tahun. 3, 7, 11. Jumlah lekuk-lekuk dia. Kejap. 3, 7, 11, 15. Esok kita akan ceritakan pasal struktur ini. Esok pula. Hari Isnin kita akan ceritakan pasal motif. Hari Selasa kita akan ceritakan pasal korektif, ya. 15, 19 dan tambah 4, tambah 4. Jumlah lekuk-lekuk ni. Jumlah lekuk-lekuk ni. Macam mana kita kira lekuk, kita akan ceritakan pada hari Isnin untuk motif dan pada hari Selasa untuk korektif, ya. Apa struktur-struktur dia? Itu hari Isnin dan hari Selasa. Jangan miss, Faiz. Waktu dia 2 sampai 4. Yang petang tu tak sempat. 7 sampai 8 tak sempat. Kita buat analisa pasaran. Hari ni pun analisa pasaran sampaikan indeks. Indeks masih ke bawah. Okey. Kalau map anda menyatakan bahawa indeks masih ke bawah sebab ada yang tak lengkap lagi, saya okey je. Kalau XM suruh, saya okey. Kita sepatutnya ada kelas weekend. Saya weekend nganga dah. Sekarang ni ada cerita sikit lain lah. Tapi biasanya kita ada kelas hujung minggu. Face to face. Saya lebih suka mengajar face to face. Lagi senang hidup aku. Tak faham, tanya depan-depan. Nak tengok kecat, ni dia. Lagi senang. Lepas tu korang lukis. Saya duduk tepi, tunggu korang lukis lah. Lagi senang kerja saya. Cerita 15 minit, 2 jam saya tunggu anda. Habis kerja. Tapi benda-benda ni lah, ya. Okay. Now, yang setakat sini boleh clear? Setakat yang ini, kenapa kita extendkan? Sebab ada kumpulan-kumpulan dia yang nombor dia, kiraan dia adalah kiraan motif. Jadi kita kena extendkan ke bawah supaya jumlah lekuk dia adalah korektif. Barulah dia dapat nak naik. Barulah satu ni semua sama. Ataupun dia sama-sama habis. Nombor dia, kalau yang turun, kalau macam ini adalah penurunan yang ini. Kalau penurunan yang ini adalah dalam motif count. 5, 9, 13. Okey? Untuk habiskan A ni, ke bawah lagi. Masalahnya, yang dalam ni tadi dia tak sama. Faham tak? Yang ini tadi tak... Masalahnya setakat ini, sampai kat sini, ada 5, ada 9. Dia tak sama. Jadi kita kena extendkan dulu. Supaya dia sama. Siri pergerakan dia sama. US 500 dan US 30 ni, jumlah lekuk dia adalah motif sama ataupun korektif sama. Faham tak? Sini 9. Sampai sini dia 9. Yang tadi itu 7. Tak dapat. Satu korektif, satu motif. Tak dapat. Dia kena disamakan. Boleh tak dia jadi tak sama? Boleh. Kita tak akan tahu second dimension sampailah dia berlaku. Tapi kalau dia selari je, arah sama, lekuk yang sama. Ingat, kunci dia lekuk yang sama. Kalau semasa dia arah yang sama, lekuk dia akan sama. Ingat saya selalu sebut, kalau first dimension, arah sama, lekuk sama. Second dimension, arah tak sama, tapi lekuk dia sama. Itu second dimension. Kalau kita tahu benda tu correlated, maksudnya bergerak biasanya bersama.
apa barang, minum, makan dah sendiri kan. Steak ke, apa ke, wayu ke, sushi ke kan. Baru sedap. Saya dah kurus kan ni, jangan tak tahu. Kurus. Saya lah kata, orang lain tak kata. Okey. Jadi, kunci dia, lekuk sama. Kalau secondary, jangan dulu Pian. Tu jadi confused nanti. Okey, biar satu-satu saya terangkan dulu dalam kumpulan struktur dia. Okey, Pian soalan di depan sangat. Sabar Pian, sabar. Jangan pancing lebih. Kalau tak Siti Wani tunggu-tunggu Zul tak berhenti cakap kan. Payah kita. Siti Wani punya session jangan tinggal Imran punya session dengan Azmi punya session jangan ketinggalan. Tengok Imran dia cerita pasal divergence tadi. Siapa yang tak pernah tahu lagi pasal classic divergence, hidden divergence, complex divergence, classic divergence yang biasa kita nampak kan, indikator price higher high, indikator tak buat higher high. Kalau kita ada hidden divergence, price buat higher high, indikator divergence. Dan indikator tak buat higher high. Itu adalah hidden divergence. Dan satu lagi kompleks kepada kompleks time frame. Yang time frame besar dia tak divergence. Dan time frame kecil start divergence. Itu kompleks. Okey, on jahat fine taman di mana esok. Aduh. Tak ada. Aku nak anak aku esok. Okey. Okey. Untuk indeks, map kita kata masih ke bawah. Map kita. Now, kita pindah kepada sambil kita analisa, sambil kita cover benda ni Lapar perut ni. Hai Rosdi. Bila nak habis? Okey. Next. Kita nak tentukan pergerakan ni adakah yen atau US dollar power. Faham? Adakah itu power dia adalah yen? Kalau yen, ini akan buat yang jauh. Kalau yen, trend. Faham? Trend adalah dalam 5. Kalau korektif adalah 3. Korektif pun diagonal adalah satu bentuk korektif. Kenapa saya kata benda tu? Kalau siapa yang perasan nota saya, diagonal pun satu bentuk, yes dia membawa kepada arah, betul. Tapi jumlah lekuk dia sama dengan satu korektif punya pattern. Apa pattern yang sama dengan diagonal punya count? Come on. Apa pattern yang sama dengan diagonal punya count? Taman Nirwana. Kat mana Taman Nirwana? Find me Taman Nirwana. Jahit. Okey, nanti tulis dulu. Jahit. Saya kalau sebut tempat makan macam ni memang cari Jahit. Ada ke nama Jahit? Jahit nama dia. Triangle. Pian, tengok balik nota. Apa yang sama diagonal dengan salah satunya? Bukan triangle. Come on, Pian. Tak apa, tak habis hari ni. Kita continue Isnin. WXY tak. WXY 3 Rosli. Apa yang 5? Dengan Fifi salah. Ni. Berbunyi perut ni Perut dia berbunyi. Aduh, pedih mata. Ada tulis rasanya. Ada tak tulis? Ini. Ex Butcher Queen Elizabeth. Oh, dah tulis dah. Jahit dah tulis dah. Besok lusa cari. Saya kalau sebut tempat makan, dia cari je.
1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Triple correction. Dia sama lekuk, sama jumlah dengan apa nama dia? Dengan diagonal. Flat lagi dah teruk. Sebab itu saya tak tandakan triple correction. Nampak tak, Bian? Nampak tak, Rosli? Sebab dia kacau pengiraan. Ada sebab dia. Triangle, flat, 3 yang saya elak. Triangle, flat dan juga triple correction. 3 ni saya akan cuba buang daripada chart saya. Sebab saya mengira sequence. Dia akan mengganggu kiraan. Flat 3 lekuk. Kita cerita 5 lekuk ni. Okey. Dah. Sambil-sambil tu revise balik. Jahit. Saya tulis esok saya cari. Malam ni Google, tengok gambar dulu. Tengah malam paling best. Google makanan kan. Masak Maggi lepas tu. Yang ni dah 3 double macam dekat USD JPY. Memang menangis kan. Yes. Satu kita tukar dia. Okey. Ada Sufi cerita, Kimi pergi kira satu-satu lekuk tu. Tapi kalau anda buat chart dari dulu, dia cuma tukar color. Okey. Sekarang ni. Ini apa kita kat mana? Okey, sekarang ni kita nak tahu korektif ini adakah dia disebabkan oleh yen atau US dollar. Kita nak tengok kat mana? Tengoklah pair dia. Itu je. So, kita pindah kepada UJ. Okey. Adik kita rosak. Nanti saya recap. Okey. Macam-macam. Baik-baik. Jaga diri, Sufi. Okey. Now, untuk UJ di sini, struktur semasa ni, kita boleh lengkap. Jadi besar lah pula dia. Struktur kat sini, kita boleh lengkapkan sebagai 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia berada dalam zon resistant. Dia boleh habis. Dia boleh habis. Kalau ini jatuh ke bawah, UJ jatuh ke bawah, 2 je sebab dia. Sama ada US dollar jatuh ataupun yen yang kuat. Okey? Itu yang diceritakan oleh US dollar. Jadi UJ. UJ tak dapat bagi clue kepada kita sekarang. UJ tak dapat bagi clue kepada kita sekarang. Kalau kita pergi kepada lower time frame, kepada H1, struktur sekarang ni, kalau kita tengok untuk UJ, sini kita dapat buat 5 wave. Paling-paling pun kita dapat buat macam-macam. Sini boleh buat apa pun. Ini motif. Apa pun. Sini kita ada, sama ada sini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 ataupun whatever. Yang saya nampak di kawasan ini, saya nampak satu reset. Daripada high kat sini, dia break. Sebab itu kita letakkan B di sini. Faham? Kita dah ada connector. Connector tu adalah bila satu, ni connector. Satu pergerakan yang membetulkan struktur semasa ataupun lain daripada struktur semasa. Itu adalah kita punya sambungan, penyambung. Connector. Penyambung. Saya punyalah cari bahasa dia. Penyambung. Penyambung. Okey. Jap-jap tulis. Alang-alang dah tulis jahit tadi, kita tulis penyambung. Saya tengah tukar semua nota balik kepada bahasa. Meriah. Grafik tu yang meriah. Okey, jadi kita kat sini disebabkan oleh struktur ini dah break. Jadi kita katakan ini satu struktur, ini satu struktur. Okey, dan kalau kita katakan ini motif, simple, ada tengok yang ini adalah ini jatuh.
Kita tak dapat katakan, oh dia naik ke turun. Tak, ini jatuh. Itu pergerakan 5 ataupun 9 ataupun 13. Ada nampak senang, nampak tengok, oh jatuh ni. Itu 5, 9, 13. Jatuh ke naik ni. Itu 3, 7, 11. Faham tak? Ni. Nombor-nombor ni, ada tengok chart, ni naik ni. 5, 9, 13, 17, 21. Ini naik ke turun? 3, 7, 11. Ada ikut nombor-nombor tu. Selepas satu siri motif akan diikuti oleh satu siri korektif. Buat itu je. It is as easy as that sebenarnya. Dia disusahkan kalau anda menyusahkan dia. Nampak? Ini trend ni. Ini naik ni. Naik 5, 9, 13. Ini naik ke turun ni. Tapi arah dia ke atas. Oh, itu 3, 7, 11. Dia tak buat high. Itu cara dia. Paling simple. Itu latihan mata yang paling simple. Now, balik kepada chart kita. Now, kalau kita katakan kat sini sebagai ini jatuh ni, ini ada 3 wave, kita katakan sebelah sini akan buat 5 wave. Okey? Tetapi persoalan dia, adakah dekat sini UJ ni akan buat motif ataupun motif dengan extension? Persoalan dia yang jatuh ni virus baru ni ada efek tak dekat US dollar? Dekat ringgit Malaysia pun dia ada impact, Faiz. Kita pagi tadi baru je ada press conference, YB Khairi kata dah jumpa Omicron dekat Malaysia kan. Bukan hanya kepada US dollar, semua. Kepada kita pun ada impact. Jangan merayap sangat, itu je. Tapi nak trade dia, itu je yang penting. Yang penting kita nak trade kalau kita ada certain info. Kan? Itu je. Saya ceritakan struktur ni supaya anda tahu bilanya ada trend. Kalau anda trade dekat intraday, sini ada trend. Ini break. 1, 2, kalau satu lagi high, selagi dia tak break sini, ini kita jangkakan masih ke bawah. Ini UJ. Kalau anda intraday, satu lagi high dia ke atas. Ini breakout 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir dengan divergence. Sorry. Di time frame kecil. Itu di time frame kecil. Ini mana ni tadi? Kecil sangat. Okey. Yang ini ini berakhir dengan divergence. Jadi ini 5. Breakout 5. 1, 2, 3. Breakout 5. Sini kan ada 5. Jadi sini sama dengan yang ini. Kalau sini buat 1, 2, 3. 3 anda boleh short. Itu bagi mereka yang intraday. Naik balik. Macam top glove. Saya tak tahu. Dekat XM kita tak ada top glove, Faiz. Kalau dulu saya dapat jawab soalan anda. Tapi sekarang ni saya tak dapat jawab soalan yang tak ada instrumen tu, tak ada dekat XM. Kalau dulu saya dapat jawab soalan anda. Faham? Kalau tanya saya, asalkan anda tak sell dia. Kalau tanya saya, mungkin naik. Siapa-siapa boleh jawab mungkin naik. Yes, naik. Saham anda tak sell. Saham anda cuma cari nak long. Tapi kita tahu ada few fundamental problem dekat top glove sebelum ni kan. Pasal ni lah. Pasal pekerja dia dan lain-lain. Jadi kalau nak kata dia akan naik, yes, akan naik. Tapi kalau tanya saya, not something yang dalam watchlist saya. Unless dia dah bukti, dah solvekan dia punya problem.
Tapi to me, kepada technical dia tak ada menyatakan untuk nak buy. Itu je, pada sekarang. Okey, jadi bagi mereka yang trade intraday, kalau ini buat 3 wave, di sini, anda ada set up untuk short. Okey, untuk shorter term, bagi shorter term trader. Boleh tak dia terus naik? Boleh. Ini habis C dan terus pecut ke atas. Yes. Dekat dollar index pun ada yang sama, iaitu dekat euro US dollar, benda yang sama. Ini pada waktu ni saya lukiskan sebagai W, sebab dia lebih nampak sebagai 3. Tapi dia boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan 5 lebih. Yes, exactly dia. Boleh lukis sebagai 1, 2, 3 kalau setakat edit wave. Tapi kalau daripada sudut melukis dinamik, ini bukannya ini bukannya, kita tak ada US dollar yang lemah. Sebab itu kita katakan bahawa ini adalah WX dan Y. Kita juga pada masa yang sama, kita ada GBP US dollar yang masih ada incomplete sequence ke bawah di sini. Jadi, disebabkan ini tak lengkap lagi, kita katakan untuk UJ di sini, kita masih ada movement ke atas. Ingat, UJ itu salah satu daripada pair US dollar. Dia salah satu daripada pair US dollar. Dia juga salah satu daripada pair yen. Kalau UJ masih ke atas, dapat tak saya katakan bahawa yen, pergerakan indeks sedang turun sekarang ni dipengaruhi oleh yen? Setakat ini, saya tak nampak lagi extension move seperti yang dibagi tahu oleh US 500 di sini. Kalau ini break panjang daripada 3 dan kita extend kan, dan movement ini adalah yen dynamic. Selagi dia tak buat benda tu, saya akan pegang US dollar dynamic, maksudnya pergerakan semasa dipengaruhi oleh dolar, di mana indeks punya penurunan adalah lebih cetek dan akan berjangka panjang lama sikit. Banyak krenik dia, kiri kanan, atas bawah, apa, cat pergi kiri kan. Kalau cat pergi kiri, senang hidup kita. Oh, cat tadi naik, ni turun balik, ke kiri dia, ke kiri senang, ke kanan, atas bawah. Jadi kita jangkakan yang sini penurunan semasa dipengaruhi oleh dolar, bukannya yen. Setakat ini, dalam chart tak ada yang membuktikan bahawa move sekarang dipengaruhi oleh yen, sebab UJ masih ke atas. Sekiranya UJ jatuh, GBP US dollar terangkit, tak sampai di sini, tak sampai dan terus naik, itu adalah US dollar pengsan. UJ jatuh, yen pair mungkin jatuh, US dollar pengsan. Tapi boleh tak, apa jadi kepada indeks? Apa jadi kepada indeks kalau benda tu berlaku? Kalau itu terus berlaku daripada level sekarang, UJ jatuh, US dollar pengsan. Kalau itu berlaku, kita tengok, adakah UJ jatuh dalam motif? Kalau motif, itu yen dynamic.
then ini akan jatuh lebih dalam. Kalau UJ jatuh dalam diagonal, tak ada motif, tak ada extension, tak ada 1618, then ini boleh naik. Faham? Ini boleh naik ataupun buat shallow sahaja. Okay, sekarang ni interesting sebab because of tapering dah berlaku, kita ada kebimbangan pasal inflation, OPEC masih tunggu dan lihat data NFP malam ni menentukan adakah ekonomi betul-betul bagus, ekonomi bagus, keperluan pengguna, keperluan pekerja lebih tinggi, lebih ramai orang bekerja, inflasi naik, masih orang boleh terima sebab orang bekerja. Kalau inflasi naik, orang tak bekerja, apa tu? Harga barang naik, orang tak bekerja. Apa tu? Sedangkan indeks semua masih kat atas ni. Itu apa? Pergi cari apa benda tu. Sekiranya ini masih tinggi dia jatuh kat sini kan. Kalau malam ni NFP Junam, kita ada inflasi naik, ini apa ni? Itu klasik stagflation. Klasik stagflation. Belum jatuh, belum. Harga masih naik, orang masih ni, kecairan pasaran masih ada. Tapi orang tak, pengangguran naik, inflasi naik, akan ada ni jadi. Akan berlaku. Belum pada lela. Dia naik dulu, lepas pam, pum. Tu kita itu tak nak. Kita tak nak tengok benda ni. Ni. Dia betulkan the whole structure ini. Kalau silap-silap je. Saya tak nampak lah. Saya tak nampak benda tu. Tapi boleh tak berlaku? Boleh. Di mana pada waktu tu indeks tak pernah ada bearish market. Indeks akan naik dulu, yes. Anda akan dapati saham Tesla, saham Apple, tak apa-apa naik. Tu bubble. Masa tu habis. Dia terus keluar. Stagflation terus. Ada kat Investopedia. Terms. Okay. Thank you, Kimi. Tu dia. Itu klasik kan. Mula harga barang semua naik. Tak apa dah. Growth stock semua naik. Tak apa-apa. Sekali, habis. Sebab tak sustain. Valuation dia tak kena dengan expectation of future return dia. Tak kena. Okay, now. Jadi untuk yen pair, boleh tak saya nak short saham jatuh ni? Setakat ini adalah 1, 2, 3, kita jangkakan ke bawah lagi. Kalau ada yang breakout, anda boleh short untuk EJ. Betul? Tu growth stock, lepas tu masa tu anda cari value. Start tengok value stock. GJ sama. Kita jangkakan ini dah ada tempat bagi mereka yang intraday. Kalau ada terlepas, ini dah ada short, dah ada setup dia. Ini 5 wave. Kalau dia buat satu lagi high kat atas ni, anda short. Ini untuk shorter term. Ini M5, M15. Itu yen pair. Jangan short index. Short yen pair. Saya tak trade currency bang. Saya trade saham. Jangan short saham. Saya simple dia. Saya tak akan short saham. Dia nak short, pergi kosong. Dia nak naik, dia pergi mana-mana. Kenapa short dia? Itu je. Kenapa limitkan kita punya... Sebagai pedagang, kalau ada trade kan, sebagai pedagang, anda cuba untuk maksimiskan keuntungan. Kalau dia punya keuntungan setakat sampai kosong, kalau dia sampai kosong pun anda tak dapat keluar position kan. Dapat compensation lah. Kenapa anda pergi shortkan dia? Sedangkan kalau long, dia boleh pergi jauh-jauh. Saya
saya tak akan short indeks, saya tak akan short saham. Jadi kalau stagflation berlaku, nak masuk apa? Harga naik, inflation naik. Apa yang rancak? Apa yang akan rancak? Komoditi. Yep. Tapi itu lebih kepada pengurusan positioning. Pian, spread option lebih kepada pengurusan macam kondo dan lain-lain. Anda lebih kepada pengurusan positioning, bukan trading per se. Komoditi. Rosdi cepatnya. Okay, kalau ini berlaku, you have sebabnya tadi indeks tadi kan nak jatuh. Kita kira tadi 59, sebab itu kita extendkan yang kawan dekat INP. Nampak tak? Saya tak habiskan sini. Semua satu. Faiz, nampak tak Faiz kat chart? Sebab kita jangkakan untuk indeks masih ke bawah. Sebab itu kita katakan untuk INP masih ke bawah. Jadi kalau ada setup dia, anda boleh short. Ini ada apa ni? Ini GJ. GJ ada yang besar dia, ada incomplete. Mana dia pergi? Ada incomplete A, B dan C. 100% bawah ni. Jadi okey, XLE bulan 3 dah kita cerita tahun lepas kan? Bulan 3, bulan 4 tahun lepas kita cerita XLE. Kan? Yang dia turun tu kan? Kita miss berapa sen? Kita miss sikit je kan? Saya masih ada hold XLE. Kan? Nak tanya Rosdi. Rosdi, bila kita cerita XLE, orang semua tengah semun pasal minyak. Kita tengah nak cari, nak buy minyak. Tak ke gila? Ni dia turun balik. Faham? Ni dia turun balik. Okey. Ada higher high tak? Faham? Kan? Tiap kali kita cerita copper kan. Tengok, tahun depan kita cerita pasal copper lagi. Tahun depan kita cerita pasal copper lagi Dah berapa kali dah cerita benda tu. Dah 3 bulan aku duk canang cerita copper. Okey, ini ada tak complete lagi. Still vote gold, tak berani hilang di kripto. Yes. Tak, if you want to go into crypto, it's good. Tapi cumanya dia lebih volatile itu je. And always look at crypto sebagai commodity. I always treat it as commodity. Dan dia ada kena dengan US dollar. Something, saya tunggu kalau XM ada, then saya tunjukkan kepada anda apa correlation yang saya dah yang ada dekat chart yang saya boleh tunjukkan. Sekarang ni saya tak dapat nak tunjukkan sebab kat XM tak ada. Kita membeli Rosdi, ingat tak? Setiap hari cari XLE, setiap hari kita buka chart Exxon dengan US oil kan. Orang apa benda kau nak beli benda tu? Tengok. Tahun depan kita cerita pasal copper. Jangan kata Zul dah benda tu dah naik, kita cerita 3 bulan dah kita cerita. Mana dah hilang dah dia. Siti ke apa nama dia? Suruh buat assignment, hilang dengan dia hilang. Ada kot ikut, dia senyap. Okey, ini kita ada tak complete sikut. Jadi intraday anda dah ada, ini dah ada break 5. Apa jauh sangat. Ini dah ada break 5. Jadi 1, 2, kalau dia satu lagi kat atas, anda boleh short. Untuk GJ. Sebab GJ pun dah lengkap. Structure ini, dia lengkap daripada bawah. Ini dah sampai 100%. Jadi kita katakan structure ni dah mula ke bawah. Jadi kalau nak short, anda boleh tengok kepada Euro JPY, GBP JPY. Tapi bukan ini. Biarpun saya tandakan WXY dan ABC ni, don't worry about it.
Kalau nak short, anda short kawan dua ni. Kawan dua ni. Ini lagi lah, dia tak break high. Ini tak break high. Tempat jatuh sekarang. Okey, jadi ini boleh jadi flat, jatuh banyak. Ini adalah untuk EJ. GJ ni, okey, ini mungkin saya akan tukarkan kepada A, B dan C. Cumanya count dia sekarang adalah count disebabkan oleh GU, adalah count kiraan dia adalah masih lagi dalam kiraan korektif. Itu saya tandakan 3 W, X dan Y. Okey, jadi pada waktu ini untuk pergerakan semasa kita jangkakan dia adalah dolar. Disebabkan oleh GU tak lengkap, UJ kita jangkakan ke atas lagi. Jadi faktor dia bukan UJ. Kalau UJ jatuh daripada semasa, then kita tukar view kita. Jangan degil. Tak ada. Ini masih dolar. Tak. Kalau dia jatuh, UJ jatuh, dan kita ada US 500 tadi yang membuat extension, UJ jatuh. Faham tak? Kalau ini lebih panjang daripada wave 3, then UJ jatuh. Yes, baca white paper dia. Pastikan anda tahu apa yang anda nak beli. Jangan menganjing je kerja. Faham? Jadi kalau ini extend, itu UJ akan jatuh. Yen Pay akan pecut ke bawah. Semua ni akan extend. Faham tak? AJ kat sini akan jadi macam ni. Ini bukan A. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak sebab saya nak lukis macam ni sekarang? Tak ada. Omicron ke, Delta ke, Beta ke, Zeta ke, apa ke, kan? Setakat ini saya tak nampak dia. Kalau nampak dia, kita buat macam tu. Kita dekat-dekat ni. Kita dekat-dekat. Dan barulah kita cerita pasal Omicron. Masa ni saya dah cerita Omicron. Satu kes kat Malaysia, few cases dekat US. Ini tak break lagi. Itu saja. Itu jawapan dia. Siapa nama tadi? Siapa nama dia? Faiz. Itu jawapan dia. Kalau ini break, then kita cerita Omegatron ke apa Tron ke, kita cerita kat situ. Sekarang ni dekat chart tak ada, masih dolar. Kalau dolar, Omicron menunjukkan simptom-simptom yang lebih mild. Tengok news dekat news kan, news akan kata, oh dia punya impact, mereka yang dah vaksin setakat ini alhamdulillah, kan? CNN kata alhamdulillah. Tak adalah teruk sangat. Kalau itu jadi wave, kalau ini jadi extension, dia akan kata jangkitan dia lebih dahsyat daripada varian Delta. Tukar pula dia punya view. Itu je. Benda tu je. News akan nampak benda ni lah, sama. Itu je. Itu salah satu yang kebimbangan pasaran sekarang ni, Pian. Sebabnya kalau market belum ready, Fed taper, kalau tak jadi untuk perbelanjaan fiskal, sebab orang tengah tunggu fiskal punya ni, kita ada US malam baru je meluluskan untuk dia punya debt ceiling dia ditingkatkan. Kerajaan lagi banyak berhutang. Persoalannya kepada value bond dia. Yang duk beli bond dia selama ni Fed dan a few ni agencies. Tapi if Fed dah kurangkan and nobody actually interested kepada the high, then the question will be, adakah treasuries really safe haven? Itu next question. Faham tak? Next question dia adalah, adakah treasuries
are really safe haven. Sebab hutang banyak ni. US punya debt ceiling ditingkatkan awal pagi kita tadi. Hutang makin banyak. Engkau dah tak ada ni, dah teruk, ekonomi makin teruk, makin teruk. Yes, kita jangkakan ekonomi US akan sampai 6% tahun ni. But tahun depan cerita dia. Bila Fed dah slow down apa semua, people are so used to cheap money, now suddenly interest start naik. Soalan dia, ekonomi ready tak? 5 minit lagi, Allah. Okay, now, faham tak kenapa kita masih jangkakan pergerakan ini masih lagi adalah satu yang dipengaruhi oleh US dollar. So, US dollar satu lagi kekuatan dia, selagi chart tak membuktikan. Kalau chart membuktikan bahawa dekat US 500 tadi kita ada extension, di mana wave 5 yang kita expect lebih panjang daripada wave 3. Okay, wave 1 dah panjang, wave 3 pendek sekarang ni. Wave 1 dia panjang. Wave 1 ni panjang. Wave 3, nombor 2 panjang. Ini tak dapat lagi panjang daripada wave 3. Kalau dia lagi panjang, kita akan extendkan dia jadi 3. Inilah benda-benda dia. This is apa yang kita sedang tunggu sekarang. Ini kunci dia. Kalau dia terus naik ke atas, mana tahu NFP malam ni keluar 18 juta ke apa kan. Mana dah tahu. Itu pun tak bagus. Fed akan lebih taper lebih cepat lagi. Nampak tak? Anda tengok NFP malam ni, kalau dia terlampau bagus, market naik dulu, jatuh balik. Sebab apa skrip akan keluar? Apa skrip akan keluar? Market akan kata, oh Fed akan taper lebih cepat. Habis. Mungkin kita dalam, ini adalah A, ini B, ini C, A, B, C, lepas tu turun balik. Tapi, movement dia US dollar punya pengaruh, bukan yen. Faham? Jadi kita akan ikut view ketiga. Ekonomi has recovered, but kunci dalam pasaran adalah liquidity. Bila orang senang ni apa, duit murah, Fed bagi tu apa semua, inject apa semua. Kan? Apa pun kalau ditarik balik liquidity akan ada correction. Ini dibuktikan berkali-kali dalam pasaran. Setiap kali taper, there will be a correction. There will be that correction. That's why kita dapati untuk European punya indices, dia tak perform macam US punya indices. Sebab US menghabiskan program QE dia lebih awal bila ECB, dia dah taper awal. Lepas tu market dah recover. Lepas tu ECB berjalan lagi QE dia. Lepas tu baru dia taper. Market. Lepas tu kita nampak DAX, few stocks dan lain-lain di Europe, dia punya performance, kalau anda ambil satu masa 2008 sehingga sekarang, dia punya percentage ataupun ratio performance dia tak sekuat apa yang nampak dekat US. Jadi kunci dia adalah liquidity. Itu kunci market. Jadi kalau kita katakan bahawa movement semasa sekarang ni adalah disebabkan oleh dolar, itu bermakna indeks akan buat shallow. Sama ada di sini adalah WXY ataupun diagonal move untuk habiskan A untuk indices, di mana movement adalah dolar punya movement, dan dolar akan menghabiskan, dolar index akan menghabiskan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan ini euro. Oh, dah habis masa dah kan? Okey. Itu euro US dollar, bukan dollar index. Terbalik pula aku. Tengok tebuan terkejut. Yes, itu sebabnya JP 25 paling teruk. Itu salah satu sebabnya. Pian
advance sangat Pian. Sabar. Ini baru satu. Kita ada 5 atau 6, 4 atau 5 subjek ni ya. Kita sambung lagi pada hari Isnin. Kita sambung lagi pada hari Isnin. Kita akan cerita macam ni je. Saya tak akan ikut skrip. Kita masa dah habis, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah. Thank you Pian. Saya cari yang nama kedai, nama Jahid tu, restoran tu. Thank you. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Keep safe. Jaga diri kita. Assalamualaikum.